Okey, selamat pagi dan Assalamualaikum. Pada hari ini kita akan sambung pembelajaran matematik tingkatan 5 untuk bab 6 nisbah dan graf fungsi trigonometri. Pada hari ini kita akan sambung 6.1 yang kita telah belajar sebelum cuti hari itu, nilai sinus, kosinus dan tangen bagi sudut theta di antara sifar, darjah sehingga 360 darjah. Okey, pada hari ini kita akan tengok dua hasil pembelajaran iaitu 6.12 menentukan nilai sinus, kosinus dan tangen sudut dalam sukuan 2, 3 dan 4 dengan sudut rujukan sepadan. Dan yang kedua, menentukan sudut apabila nilai sinus, kosinus dan tangen sudut tersebut diberi. So, pada hari ini anda boleh rujuk buku teks muka surat 179 untuk kita teruskan dengan hasil pembelajaran yang pertama. Sebelum kita tengok hasil pembelajaran yang pertama, kita ulang kaji balik apa yang kita sudah belajar sebelum cuti hari itu. Yang pertama sekali, kita mesti ingat balik sudut rujukan ataupun alfa sentiasa kurang daripada 90 darjah. Sebab dalam pengiraan kita selepas ini, kita banyak menggunakan sudut rujukan. Apakah yang dimaksudkan dengan sudut rujukan? Sudut yang kurang daripada 90 darjah ataupun awak boleh panggil dia sudut tirus. Dan sudut rujukan ini hendaklah sentiasa mencangkum dengan paksi X. Maksudnya dia sentiasa dekat paksi X. Okey, lepas ini kita tengok contoh macam mana yang saya maksudkan dia sentiasa bersama dengan paksi X. Okey, so dekat sini kita ada satu satah bermula daripada sifar darjah sehingga 90 darjah, itu adalah sukuan 1. Kemudian daripada 90 darjah sehingga 180 darjah, itu adalah sukuan 2. Seterusnya, daripada 180 darjah sehingga 270 darjah, itu adalah sukuan 3. Dan yang terakhir, daripada 270 darjah sehingga 360 darjah, itu adalah sukuan 4. Dan setiap sukuan ini, dia mempengaruhi nilai-nilai trigonometri. Kita ada 3 trigonometri, yang pertama sinus, yang kedua kosinus dan yang ketiga tangen. So, untuk sukuan 1, semua trigonometri itu adalah positif. Maksudnya, nilai sinus dekat sukuan 1 positif, nilai kosinus dekat sukuan 1 juga positif, dan nilai tangen dekat sukuan 1 juga positif. Untuk sukuan 2 pula, hanya sinus sahaja yang positif. Ini bermakna nilai kosinus dan tangen adalah negatif. Manakala untuk sukuan 3, tangen sahaja yang positif. Ini bermakna sinus dan kosinus nilainya adalah negatif. Manakala untuk sukuan yang keempat, kosinus sahaja yang positif. So, itu bermakna nilai sinus dan nilai tangen adalah negatif. Okey? So, dekat sini, macam mana kita nak mengingat semua benda ini? Dekat sini tadi semua, dekat sini tadi sinus sahaja yang positif, dekat sini tangen sahaja yang positif, dan dekat sini kosinus sahaja yang positif. So, macam mana kita nak mengingat? Saya suka teh kosong. Dekat sini saya ambil dia punya abbreviation ataupun huruf yang pertama dekat sini, semua huruf S, so saya guna saya. Dekat sini sinus, so huruf S suka. Dan dekat sini tangen, huruf T, so saya guna teh. Dan dekat sini kosinus, huruf K, saya guna kosong. So kita baca lawan arah jam, saya suka teh kosong. Ini dua perkara yang kita banyak guna dalam pengiraan kita pada hari ini. Okey, so objektif yang pertama, menentukan nilai sinus, kosinus dan tangen. Baiklah, dekat sini ada langkah yang diberi dalam buku teks. Anda boleh rujuk muka surat 179. Langkah menentukan nilai sinus, kosinus dan tangen. Yang pertama sekali, kita hendaklah menentukan sudut rujukan.
mesti tentukan sudut rujukan. Sebab sudut yang diberi nanti semuanya tidak semestinya kurang daripada 90 darjah. Ada yang lebih besar. So, kita mesti cari sudut rujukan ataupun alfa. Dan seterusnya, menentukan tanda positif atau negatif bagi sudut dalam sukuan 2, 3 dan 4. Sebab tujuan kita menentukan tanda positif dan negatif ini sebab dalam sukuan 1 tadi semua positif. Senang. Untuk sukuan 2, sinus sahaja yang positif. So maksudnya dekat situ tadi kosinus dan tangent adalah negatif. Sebab itu kita menentukan dia punya nilai positif dan negatif. Okey, so ada dua langkah. Yang pertama, tentukan sudut rujukan dan yang kedua, menentukan tanda positif atau negatif. Okey, so kita tengok contoh 4 muka surat 179. Anda boleh tengok dalam buku teks. Tentukan nilai bagi setiap berikut berdasarkan sudut rujukan sepadan masing-masing. Okey, masalah typo. Berdasarkan sudut rujukan sepadan masing-masing. Okey, so dekat sini dia bagi sinus 104. Okey, kita ada langkah dia tadi. Yang pertama, menentukan sudut rujukan. Macam mana kita nak cari sudut rujukan? Kita lakarkan dahulu. Di manakah sudut 104 darjah ini? Okey, so kita guna satah X dan satah Y. Kita cari 104. Di mana 104? Adakah dia dekat sukuan 1 atau sukuan 2? 104 dia berada dekat sukuan 2. So, kita anggarkan dia berada dekat sini. Ini anggaran sahaja. Tak menjadi masalah. Asalkan awak tahu 104 itu ada pada sukuan 2. So, kita nak cari sudut rujukan. Sudut rujukan dia mesti lebih kecil ataupun kurang daripada 90 darjah. So, ini adalah kita punya sudut rujukan. Ini yang saya maksudkan. Dia mesti dekat dengan paksi X. Dia mesti dekat dengan paksi X. Bukan yang atas ini. Yang ini bukan. Ini bukan kita punya sudut rujukan. Sudut rujukan kita adalah yang ini. Okey, so maksudnya dekat sini kita cari dulu kita punya sudut rujukan. Macam mana nak cari sudut dekat sini? Garis lurus ini, berapa nilai garis lurus? 180. So, alfa sama dengan 180 tolak 104. Dapatlah nilai alfa 76. Bermakna kita dapat sudut rujukan kita 76 darjah. Dan 76 darjah, kita punya alfa berada dekat sukuan 2. Okey, settle yang pertama. So, yang kedua, kita menentukan sama ada tanda positif atau negatif. Kita ulang balik yang ini. Saya suka teh kosong. So, untuk sukuan yang kedua, S. So, maksudnya dekat sini, sinus sahaja yang positif. Okey, dekat sini soalan minta sinus. So, maksudnya sinus 104 sama dengan positif sinus 76 darjah. Mana saya dapat 76 darjah? Inilah tadi kita punya sudut rujukan yang kita cari ini tadi. Okey, so lepas itu kita tekan sahaja kalkulator, memandangkan dia tanda positif, so kita tak perlu salin balik tanda positif. So sinus 76 kita tekan kalkulator. Pastikan kalkulator awak dalam format degree. Okey, pastikan kalkulator dalam format degree ataupun dia ada tulis huruf D dekat kalkulator awak. So dekat sini kita dapat jawapan sifar 0.97 sifar 3. Okey, ini adalah contoh yang pertama. Kita tengok contoh yang kedua. Masih soalan yang sama. So, soalannya ialah cos 208.2 darjah. Kita ada dua langkah tadi. Langkah yang pertama, kita menentukan sudut rujukan. Okey, kita sudah ada lukis. Kita punya paksi X dan paksi Y. Kemudian kita anggarkan. Di mana 208? Kalau dekat sini, dia 90. Betul? Kalau dekat sini, dia 180. So, maksudnya 208 berada dekat sukuan 3 dekat sini. Kita anggarkan sahaja. Tak perlu guna protraktor. Okay, bila kita dapat 208.2, kita berada dekat sini. Yang mana kita nak ambil sebagai sudut rujukan?
Ingat saya pesan tadi, yang pertama dia mesti dekat dengan paksi X. So, sudut rujukan kita adalah yang ini. So, itu adalah kita punya sudut rujukan. Macam mana nak cari nilai sudut ini? So, alfa adalah 208.2 darjah tolak 180. Kita tolak dengan semua yang di atas ini sebab kita cuma perlukan sudut tirus ini sahaja. Okay, so tekan dengan kalkulator, dapatlah 28.2. Okay, 28.2. Sudah dapat kita punya sudut rujukan. Langkah seterusnya, kita menentukan tanda positif atau negatif. Okay, ini kita punya sudut rujukan tadi. So, saya suka T kosong. Sekarang ini sudut rujukan kita berada pada sukuan 3. Pada sukuan 3, T, huruf T. Maksudnya tangent. So, tangent sahaja yang positif. Untuk soalan ini, dia minta cos. So, maksudnya kita punya nilai cos pada sukuan 3 adalah negatif. So, kita boleh buat dia punya persamaan. Kosinus 208.2 darjah sama dengan negatif cos 28.2. Ini adalah kita punya sudut rujukan yang kita dapat tadi. Okay, so bila kita tekan kalkulator, tanda negatif ini awak tidak perlu tekan kalkulator. Awak salin balik tanda negatif, kemudian awak hanya perlu tekan kalkulator cos 28.2. So, tanda negatif letak dekat depan, kita salin balik. Dapatlah sifar 0.8813. Okey, dapat jawapan. Seterusnya, soalan 3. Tangent 318 darjah 17 minit. So, langkah penyelesaian yang sama. Ada dua tadi. Yang pertama, kita tentukan dulu sudut rujukan. 318, dia berada di mana? Dekat sini 90. Dekat sini 180. Dekat sini 270. So, maksudnya 318 kita berada dekat sukuan 4. So, dekat sini. Awak anggarkan sahaja. Sekarang, kita nak cari sudut rujukan. Untuk sudut rujukan, dia mesti kurang daripada 90 darjah, kemudian dekat dengan paksi X. So, dekat dengan paksi X, yang mana ini atau yang bawah ini? So, yang dekat dengan paksi X adalah yang ini. So, itulah kita punya alfa ataupun sudut rujukan. So, untuk cari sudut yang ini, macam mana? So, kita perlukan semua sudut ini. So, kesemua ini, satu bulatan adalah 360 darjah. Alfa sama dengan 360 darjah tolak 318 darjah 17 minit. Okey, macam mana nak tekan 318 darjah 17 minit? Awak cari dekat kalkulator awak yang ada tanda darjah, koma, koma, koma. Dia ada 3 macam itu. So, itu adalah darjah, minit dan saat. So, awak tekan 318 darjah, tekan. Yang tanda itu saya panggil untuk budak-budak saya butang berudu, saya cakap. Okey, kemudian untuk 17 tekan, kemudian awak tekan balik butang berudu itu. So, awak akan dapat jawapan 41 darjah 43 minit. Sudah dapat sudut rujukan. Langkah yang kedua, kita menentukan tanda sama ada positif atau negatif. Kita tengok dekat sini sudut rujukan kita dekat sukuan 4. So, saya suka T kosong. So, dekat sini huruf K bermakna kosinus sahaja yang positif. Bila kosinus yang positif, sinus tangent adalah negatif. So, soalan tanya tangent. Maksudnya dekat sini tangent 318 darjah 17 minit bersamaan negatif tangent 41 darjah 43 minit. Okey, itulah tujuannya sudut rujukan itu tadi.
supaya kita boleh tekan kalkulator. So, tanda negatif awak salin balik dekat bawah, kemudian awak tekan kalkulator, tangent 41 darjah, 43 minit, awak akan dapat 0.8915. Okey. So, langkah dia senang. Yang pertama, awak tentukan sudut rujukan, dan yang kedua, awak tentukan nilai. Tentukan tanda positif atau negatif. Kemudian setelah dapat tanda positif atau negatif, awak tekan sahaja kalkulator yang dekat belakang ini. Okay, so sekarang ini kita tengok untuk sudut-sudut khas. Untuk sudut-sudut khas, menentukan nilai sinus, kosinus dan tangent bagi sudut-sudut khas. Ada 3 sudut-sudut khas, awak sudah belajar kalau saya tidak silap dekat tingkatan 3 dahulu. 30 darjah, 45 darjah dan 60 darjah. Ini adalah sudut-sudut khas. Maksudnya bila awak tekan kalkulator, jawapannya sangat panjang dan tidak boleh dipermudahkan. So dekat sini, macam mana kita nak pastikan soalan itu adalah sudut-sudut khas ataupun tidak? Biasanya dia akan guna perkataan, ini kata kunci dia, tanpa menggunakan kalkulator. Itu adalah dia punya kata kunci untuk menggunakan sudut-sudut khas. Tentukan nilai bagi setiap yang berikut berdasarkan sudut rujukan sepadan. Okey. Langkah yang sama. Yang pertama, kita tentukan sudut sepadan. Dan yang kedua, kita tentukan tanda positif atau negatif. So, dekat sini saya tulis balik sudut rujukan, sudut khas kita. Sebab tidak semua orang hafal. Okay, macam mana nak hafal dia, ada cara dia. Tapi dekat sini saya tak dapat nak demonstrasi macam mana nak hafal. Nanti dalam kelas saya tunjuk. So dekat sini saya tulis sahaja dulu sebagai rujukan. Okay, ini tidak disediakan di dalam exam. Awak mesti hafal. Cara hafal dia ada senang sahaja, tapi nanti saya ajar dalam kelas. Dekat sini saya tak ajar dulu. Okay, cos 150 darjah. So, penyelesaian kita terus macam biasa, kita lakarkan dulu di mana 150, kita berada dekat sini 150 kita. Okey, kemudian kita tentukan sudut rujukan. Di mana sudut rujukan kita? Dekat sini. Sudut rujukan kita adalah yang dekat dengan paksi X. So macam mana nak cari sudut ini? Alpha sama dengan 180 darjah tolak 150 darjah, dapatlah 30 darjah. So inilah kita punya sudut rujukan. Dan yang kedua, kita tentukan tanda positif atau negatif. Masih sama, saya suka teh kosong. So sudut rujukan kita, alfa ini berada dekat sukuan 2. So bila berada dekat sukuan 2, ini adalah S. So sinus sahaja yang positif. So, soalan tanya cos. So, maksudnya dekat sini dapat negatif. So, dapatlah cos 150 darjah sama dengan negatif cos 30 darjah. Okay, ini adalah kita punya sudut rujukan. So, yang ini awak salin balik negatif. Kemudian cos 30 awak tengok dekat jadual ini. So, 30. Kemudian cos. Ini adalah cos 30. So, dapatlah negatif punca kuasa 2, 3 ataupun sed 3 per 2. Okey? Boleh ikut? Langkah dia sama sahaja. Cuma dekat sini tanpa menggunakan kalkulator yang melibatkan sudut-sudut khas. Okey, contoh 2. Tangent 225. Langkah dia sama. Yang pertama, kita cari sudut rujukan. 225 berada dekat sini. Kita lakarkan. So, kita cari di mana sudut rujukan. Di mana sudut rujukan kita? Dekat sini. Okey, dekat sini sudut rujukan kita. So, itu adalah alfa. So, macam mana nak cari alfa ini? 225 darjah tolak 180. Sebab kita cuma nak guna yang sini sahaja. Yang atas ini kita tak pakai.
Kan yang atas sini adalah 180 darjah. So dapatlah dekat sini 45 darjah. So saya suka teh kosong lagi. Memang. So dekat sini kita memang saya suka teh kosong, saya suka teh kosong. Walaupun awak tak suka teh kosong, terpaksa hafal. So dekat sini kita punya sudut rujukan dekat sukuan 3. Bila dekat sukuan 3, teh. T. So tangent positif. So soalan pun tanya tangent. So kita boleh buat kesimpulan. Tangent 225 darjah sama dengan positif tangent 45 darjah. Ini yang kita cari tadi, rujukan kita dapat. So positif awak boleh salin balik ataupun tak perlu salin pun tak apa. So tangent 45 kita tengok dalam jadual, 45 kita dekat sini. So tangent dekat bawah, so dapatlah 1. So kita dapat jawapan 1. Okey. Kita teruskan dengan contoh 3. Sinus sin 300 darjah. Sama juga. Langkah yang pertama, cari sudut rujukan. 300 darjah dekat mana? Dekat sini. Awak lakarkan sahaja. Okey, 300 darjah dekat situ. Di mana kita punya sudut rujukan? Sudut rujukan kita adalah dekat dengan paksi X. So, ini adalah kita punya sudut rujukan. Macam mana kita nak cari nilai sudut ini? So, semua ini ada 360 darjah. Tolaklah 300 darjah. Dapatlah alfa sama dengan 60 darjah. Okay. So, settle sudut rujukan. Yang seterusnya, kita tentukan tanda positif dan negatif. Yang ini lukis. Tak semestinya awak lukis elok-elok cantik-cantik macam ini. Asalkan awak tahu saya suka teh kosong. So dekat sukuan 4 kita punya sudut rujukan. Dekat sukuan 4 dekat sini kosong, huruf K. So maksudnya kosinus yang positif. So soalan minta sinus. So maksudnya tanda negatif. So sinus 300 sama dengan negatif sinus 60 darjah. So, negatif, awak salin balik. Kemudian, awak tengok 60. Ini adalah 60. Sinus dekat sini. Sinus kita. So, dapatlah set 3/2. Ataupun punca kuasa 2, 3/2. Tanda negatif, jangan lupa salin.